Hai, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi kita dalam Wedding Podcast episod 3. Hari ni kita akan membincangkan tentang wedding self-care. Okey, hari ni saya Ali, saya ada dua orang tetamu. Tetamu ni memang saya dah kenal lama, kawan saya juga, tapi diorang baru saja mendirikan rumah tangga pada 10 hari bulan 10 hari tu. Kita kat sini kita ada Farah. Hai. Dan kita ada Imran. Okey? Hi guys. So diorang walaupun diorang kahwin waktu pandemik, bukanlah wedding PKP yang kita nak bincangkan. Cuma saya nak korek sedikit tentang self-care rutin yang diorang buat. Sebab memang dah kenal Farah dengan Imran ni, memang tahu diorang ni memang sangat-sangat menjaga keterampilan. Untuk orang yang selalu menjaga, mungkin senang lah kan bila nak kahwin, korang memang confident, memang cantik, memang handsome. Tapi macam mana pula dengan orang-orang yang kat luar sana yang nak kahwin tapi tak tahu mana nak refer tentang self-care punya rutin. Okay, kalau macam wedding planner, sebenarnya skop wedding planner kalau kita nak cakap pasal nak menjaga sampai level self-care rutin pengantin tu memang terlalu dalam lah. Selalunya wedding planner akan sentuh part-part teknikal perancangan majlis. Tapi kalau macam perancangan diri, selalunya memang tanggungjawab pengantin sendiri. Tapi saya percaya kat luar sana banyak daripada kita yang tak tahu fakta sebenar. Ada banyak mitos-mitos yang kita dengar. Ada orang cakap pengantin tak boleh keluar rumah, tak boleh lalu bawah tangga, tak boleh. Banyak mitos kan. So sebenarnya apa yang betul, apa yang tak betul. So kat sini, macam Farah kan. Farah memang seorang yang menjagalah. Selalu menjaga. Tak adalah terlalu menjaga. Kita rasa macam we cover the basics lah. Basically macam kita bukan yang terlalu particular sangat. Ada hari yang macam busuk-busuk ada hari yang macam masam, busuk masai semua kan. Well, kita semua adalah hari-hari malas kita. Tapi rutin korang adalah. Adalah ada. Gym punya rutin, Yes. ada macam apa lagi, yoga, swimming, semua tu. Itu tak sangat, tapi mungkin macam basic bab-bab macam keluarkan peluh mungkin sehari dalam 30 minit, 15 minit pun jadi lah. Asalkan cergas kan. Sebelum PKP hari tu kita memang Pergi ada gym rutin untuk pergi gym on a daily basis, on weekdays sahaja. Tapi sebabkan PKP ni kita tak boleh nak pergi gym, Yes. kita pun tak berani because kes semua dah naik, Tu yang meningkat hilang mendadak. six pack. So kita buat apa yang kita boleh buat dekat rumah lah within our Okay, kalau aku boleh tanya kan, apa definitions wedding self-care ni pada korang? Okay, to me lah, aku rasa wedding self-care ni, sebenarnya self-care ni ialah something yang kita kena buat walaupun kita bukan nak kahwin. Ataupun walaupun kita dah kahwin. Ataupun tengah mengandung, dah lepas beranak. Kita kena sentiasa maintain. It is something that we have to maintain all the time. Disiplin lah, disiplin tu susah weh. Disiplin, betul. Tapi kalau kita enjoy buat sesuatu tu, kita tak perlu rasa tersiksa untuk buat benda tu. Jadi, faham tak? Maksudnya Tapi kalau kita nak refer kan, apa sebenarnya yang kita kena buat lah. Macam kalau certain orang yang memang tidak sangat particular tentang all these things, sebenarnya apa basic self-care yang kita kena buat? Basic lah, basic. Kalau bab mental dan fizikal tu macam biasa, kalau macam kita punya experience, kita keluarkan peluh, lepas tu biar otak kita macam filled with information yang knowledgeable, so that kita sangat-sangat positif. Oh, maksudnya self-care ni not just for physical, Yes, tapi mental. for spiritual juga. Maksudnya Yes. macam kita baca-baca benda-benda yang baik, info-info yang baik tu pun dapat Prevent Betul. daripada Betul. depression ke Contoh apa kan. contoh terdekat sekarang ni musim PKP yang mana semua orang depressed. Sama ada diorang punya majlis boleh diteruskan ke tak apa semua. So dalam keadaan depressed ni, Ali ada inisiatif untuk buat podcast dan sharing information dengan bakal-bakal pengantin kat luar sana. So bila diorang tengok benda-benda informatif macam ni, diorang akan kekal positif. So this is a close example lah yang aku boleh bawa. So macam ada dua benda lah yang cabang yang terbesar dalam self-care routine ni, iaitu mental dan fizikal. Fizikal tu of course dari segi luaran, kesihatan, kulit muka, rambut, semua tu. Dan mental pun kau kena jaga juga supaya kau tidak terlalu stres dalam merancang perkahwinan tu. Tapi rasa benda tu macam berkait rapat juga, sebab kalau kita jaga bab-bab fizikal, mental tu,
kita akan macam terus dia akan membantu kita dalam bab mental juga. Kira Betul lah, kita jaga jaga fizikal. luaran, dalaman auto akan follow Yes, the positif je kan. positivity. Okay, nak tanya Okay, katalah seseorang tu nak merancang untuk berkahwin. Seawal bila dia dah start kena do macam bukanlah kita cakap okay, kalau orang semua akan cakap sebenarnya semua rutin memang kena buat even though you nak kahwin ke tak nak kahwin ke mengandung ke, okay, itu satu memang betul. Tapi ramai daripada kita ignorance lah, macam tak nak tak nak buat, bukan tak nak buat, kadang Rasa kita benda terlalu tak penting lah. kadang kita rasa penting. Ini saya sampaikan suara hati rakyat netizen. Kita rasa penting tapi kita tak ada info. Yang kedua, kita tak tahu kat mana nak start. Yang ketiga, kita tak ada community, kita tak ada kawan-kawan yang menggalakkan kita. Macam kalau kita ada kawan yang selalu pergi gym, auto kita akan pergi gym. Tapi kalau kita tak ada, kalau contoh kita terlalu sibuk bekerja, terlalu kejar bajet kahwin, nak penuhkan bajet. So kat mana, apa kalau korang boleh suggest bila kena start, apa yang nak kena start? Yes, I think tu. Okay, so lumrah kehidupan manusia, terutamanya perempuan, kita nak semua perempuan nak nampak cantik kan, especially on your big wedding day. Lelaki yelah, pun sure lah kan. Tapi perempuan lebih cenderung kepada perempuan lah. Perempuan lebih nak cantik. Okay, so bila kita fikir pasal nak cantik ni, dia bukannya kita pentingkan nak pilih makeup artist yang buat kita cantik sahaja, nak pilih hairstylist yang buat rambut kita cantik sahaja, ataupun nak pilih baju yang buat kita nampak cantik. Tapi kita kena mulakan dengan diri kita juga. So benda tu ialah something yang kita perlu ada kesedaran even before wedding. Tapi kalau contohnya dia nak start buat, dia dah bertekad, okay, kalau aku dah bertunang ni, aku ada masa setahun untuk sampai tarikh wedding. So nak kena buat step by step rutin tapi tak tahu. So maybe they will start with the most basic thing. Iaitu pertama sekali mungkin jaga jadual permakanan. Benda yang paling simple. Yes. Start with the simplest thing. Contohlah kalau macam setiap pagi diorang miss breakfast, terus lunch, tapi petang makan lagi, malam makan lagi, ataupun tak makan malam. Lepas tu dia punya jadual makan tak teratur. So benda tu adalah peranan utama yang membuat badan kita ni tak sihat, sebab akan jadi gastrik, akan jadi migraine dan sebagainya. Apa yang kita input lah, apa yang masuk tu sebenarnya Betul. akan Kita menghasilkan pun kita macam punya. Yes. Melayu punya makanan kan sangat-sangat pagi lontong. So kita kena kurangkan lah makanan-makanan macam berminyak. Bukan kurangkan, tapi kena tahu Apa yang makan. kita masuk. Intake kita Tengok tahu apa. macam berminyak lebih, kurangkan. Sebab kita Tengok tahu macam- kita nak perform, kita nak yang terbaik pada hari majlis. Yes. So memang kena ada pengorbanan sikit lah. Janganlah korang cakap sampai bila nak kena macam ni. This is apa yang kau nak, sebenarnya ada usaha di sebaliknya. Okay, macam daripada lelaki lah. Lelaki biasanya lagilah tak menjaga compare dengan perempuan. In general saya cakap in general lah. So macam seorang lelaki kan, macam apa sebenarnya yang apa kita nak kena buat? Apa kalau nak kahwin? Masa awal-awal tu memang aku langsung tak tahu apa benda pasal moisturizer lah, apa benda. Aku tahu macam kalau naik macam jerawat banyak, macam okey lah, pergilah buat treatment apa-apa yang murah RM89 ke RM70 ke apa kan. Tapi bila jumpa dengan Ashura explain macam okay, actually rutin self care hari-hari kena pakai moisturizer, kena ada toner, kena ada, kau familiar? Familiar? Pastilah tidak tak. Okey tak macam benda-benda tu kan macam lelaki macam kalau dah kahwin adalah isteri yang nak bagi tahu, ataupun kalau dah kadang Pasangan. kita pun tak terlalu concern tentang part-part yang tu. Macam lelaki kan. Okey, macam kalau kau rasa apalah, bukanlah aku tahu banyaklah benda yang kau cakap tadi, apa benda toner, moisturizer semua kan. Tapi kalau macam basic, adakah macam okey, katalah aku lelaki yang nak tanya korang, okey macam okey Farah, apa aku nak start dulu? Aku nak kena beli pencuci muka. Brand apa? Lepas tu brand tu macam mana aku nak tahu, sebab banyak gila kot dekat drugstore yang macam kau pun not even know benda tu legit ke tak ke kan. Aku pula jenis kalau muka tu pakai okey kat aku rasa mungkin okey. So untuk Imran, kes Imran, selalunya senyap-senyap aku beli 2. Satu untuk aku,
satu untuk Imran. So aku cakap kat dia, ni dah beli ni jangan lupa pakai. Macam tu. So dia pun akan start pakai yang sama sebab okay. Tak ada apa-apa naik sebab ada certain yang kita beli kat Watson ke mana, pakai je macam naik 1 jerawat, naik Kena 2 try jerawat. and error lah Try and maksudnya. error. That's why Ada tak macam siapa-siapa yang kita nak rujuk macam skin consultation ke ataupun siapalah beautician lah. Ramai beautician. Ramai beautician. Kalau Tapi Google macam macam beauty guru ke apa ke, ramai. Tapi mostly daripada overseas lah. Yang daripada Malaysia banyak kita punya makeup artist semua tu consider as beautician. So kalau rajin-rajin kan follow your makeup artist, sebab selalunya diorang akan ada buat Q&A yang mana diorang akan share a lot of informative punya knowledge. Macam mana nak elak daripada timbul jerawat bila dah dekat-dekat dengan nak musim kahwin, ataupun macam mana nak elakkan muka kita terlalu oily, atau macam mana nak elakkan muka kita terlalu kering. Sebab sebenarnya dia back to basic. Kalau macam kita nak buat penjagaan muka ni, kita tak perlu, kalau kita tak pernah berjinak-jinak dalam bidang ni, kita tak perlu terus terjun kat dalam tasik tu. Kita celup kaki dulu. Deep Tapi itu bila dia cerita pasal macam apa produk, apa benda yang dia nak letak kat muka. Tapi yang paling-paling, yang lagi basic lagi daripada tu ialah minum banyak air. Minum banyak air, tidur yang cukup. Air banyak, tidur yang cukup. Tidur yang cukup semua orang nak, tapi busy babe. busy. Kau nak kahwin, nak kena overtime lagi. Time PKP ni bolehlah banyak tidur. Work from home Tapi lagi dekat Malaysia ni cuaca sangat-sangat panas. Elakkan direct sunlight. So at least paling kurang macam 3 liter satu hari. Okay. Dan macam aku cakap tadi, untuk orang yang tak tahu basic apa-apa, at least start dengan moisturizer. Start dengan pencuci muka yang bukannya scrub tapi pencuci muka yang biasa. Kita tengok dulu jenis muka oily ke, kering ke. Kalau kering selalunya orang pakai cream base, tapi kalau oily orang pakai gel base. Macam itulah benda-benda basic. Benda-benda ni semua I myself do not know of this knowledge sebelum cuba sendiri. Bila kita cuba, tak okay ni, mungkin sebab muka oily tak sesuai pakai ni, macam tu. So tukar kepada produk yang lebih ringan. So kalau macam for beginners lah, this one bukan untuk iklan ke apa-apa, tapi boleh try macam Innisfree ke macam tu. Innisfree sangat best. Sebab apa? Sebab dia organik. Yes. Dan kalau kau masuk kedai tu, cakap dia, look at my skin, can you tell if whether it's oily ke, it's dry. Lepas tu dia akan tengok your skin probably a mix lah, on your T-zone is a bit oily, macam tu kan. Lepas tu dia yang akan suggest kita. Dia ada konsultan dekat dia punya kedai tu. Sebenarnya memang banyak je pun. Banyak je. Bila kita tengok dekat kedai-kedai skincare ni, ada banyak konsultan. Tapi sama ada korang kenalah, kalau korang nak improve korang punya looks ataupun improve korang punya skin, korang kena ada courage lah untuk pergi. Dan kenalah, janganlah kau hadap orang swab je semua kan. So somehow kena cuba. The first basic yang dia orang cakap tadi, which is penjagaan muka dulu. Then selain daripada tu, basic-basic lain, jaga makan, banyak minum air. Itu dari segi penampilan. Dari segi penampilan maksudnya fizikal lah. Okay, selain daripada tu, apa lagi penjagaan fizikal? Macam adakah macam satu penampilan, kalau untuk kesihatan, dari segi kesihatan macam perlu tak, kadang bila kita tahu kan, bila orang nak kahwin dia start lah daftar gym. Tapi daftar je lah dulu. Masuknya jarang lah kan. Tapi orang cakap bila ada usaha tu, satu step lah. So macam mana? Gym tu membantu ke tak, perlu ke tidak? Ataupun kalau nak pergi gym tu perlu ada trainer terus ke? Ataupun kalau contoh tak ada apa-apa basic about gym, kalau trainer tu sangat-sangat digalakkan lah, tapi kena keluar kos yang lebih lah. Tapi kalau contoh lah macam tak ada basic knowledge tu, normal macam pergi jogging dekat kawasan rumah kan. Even jogging is cost free macam tak ada cost langsung. Lepas tu buat macam tengok kalau macam time PKP dulu tak pergi gym, kita orang buka YouTube home workout lah. Home workout dia ada macam video yang 30 minit. So dia workout yang sambung. Lepas tu dalam workout tu pun ada rest dia. So kita follow benda tu. Betul. And masa tu kita belum berkahwin lagi, kita orang selalu macam video call, lepas tu pasang laptop workout sekali. Dan buat benda tu jadi sangat-sangat fun lah. Itu pun dapat mengeratkan lagi korang punya hubungan kan. Sebenarnya bila korang tahu korang sekepala, korang satu. Bagus juga kan sebenarnya benda ni. Betul ni, sebab
Aku bukan seorang yang suka exercise. Aku tak Yes. pernah, aku baju gym pun aku tak ada selama aku tak pernah kenal dia dulu. Baju exercise tak ada, kasut sukan pun aku tak ada. Kalau ada pun mungkin zaman sekolah yang kat tapak dah tercabut. So bila dia ada exercise aku macam alamak. Aku ni macam-macam kena alasan kan. aku bagi. Aku tak nanti pitam lah, sakit kepala lah. Tapi Paksa kak. Ah, Tak ada paksa. tapi disebabkan dia punya words of encouragement, ini yang paling penting lah. Yes. When you're about to get married, you have to make sure that your spouse is memang apa, kalau dia perlukan support, kita kena support dia dari segi Yes. mental, dari segi spiritual. Macam kalau dia rasa insecure ke apa ke, maybe you should be the one yang invite dia. Macam why not kita buat macam ni. I ada jumpa video exercise ni, jom buat sama-sama lah macam tu. So when you are supportive towards one another, your partner, jadi macam yang seorang yang tak pernah buat apa, tak pernah ada experience ataupun tak pernah terfikir pun nak buat, akan bersemangat untuk buat juga. So at the same time akan Itu okey, alhamdulillah sebab korang lelaki bini sebelum kahwin ni korang pasangan yang seorang banyak knowledge dalam tentang tak adalah wedding. banyak. ada knowledge tentang Banyak. skincare lah. Tak ada. Okey, lepas tu seorang suka main gym and everything semua physically. Okey, macam mana pula untuk orang yang kat luar sana yang ramai lah, saya percaya ramai yang even both side pun tak ada all this info. Ada tak kita nak refer kat mana-mana? Sebenarnya aku sendiri sebagai wedding planner, kadang kita kesian dekat klien. Kalau kita wedding planner nak touch until that level yang kita nak ingat kau, you bangun pagi ni apa yang you makan, you buatlah sikit senaman ringan. Kan macam kalau kita Macam buat banyak. satu wedding untuk setahun tu mungkin kita boleh lah kita jaga sampai tahap macam tu. Ada tak that scope of pekerjaan tu dekat Malaysia? Actually tak wujud. ada kan. Sekarang Tak ni ada. belum ada lagi, tapi akan ada. Mungkin aku orang Ah. pertama. Oh, so Farah akan, ya betul kan, sebenarnya is good. Apa IG kau? Farah Ashura kan? Farah Ashura. Okay, tapi sekarang ni kita masih kat dalam proses nak strategize macam mana aku boleh bantu, sebab aku ada ramai kawan berderit-derit. Sekarang ni aku dekat umur yang mana semua kawan-kawan aku nak kahwin. Lepas yelah. bulan ni, lepas tu bulan tu semua berderit nak kahwin. Aku pula macam I'm bridesmaids for everyone. So memang aku akan share semua benda sebab aku yang first kali kahwin, aku yang first kali lepas. So aku akan share semua yang aku ada, aku akan share kat orang. Yang ni dah buat dah. Yang dah buat dah. Kebanyakan kau share kat mana? I mean, ada tak kau share untuk all these viewers IG kau ke, so that dia orang boleh follow IG kau dan dia orang boleh dapat all the info sebenarnya? Sebab bagi aku kita ni banyak dahagakan info. Satu lagi yang proper lah, macam SOP, lebih kepada macam SOP sebelum kahwin, korang kena buat ni, lagi 5 bulan kena buat ni, lagi berapa bulan kena ada. Even kadang the organizer untuk bridal shower pun sebenarnya kita sangat susah nak dapat, sebab banyak wedding planner kita tak buat bridal shower because of kita fokus dekat wedding. Faham. Kita banyak fokus dekat wedding. Bila bridal shower is too intimate, kadang kita tak boleh nak buat. So sebenarnya benda tu pun masalah. Macam saya suarakan ni sebab bagi saya nampak kekurangan position ni yang tak ada orang yang boleh kita datang, okay, kita nak kahwin lagi 2 bulan, what should I do? Kita nak kahwin lagi 2 tahun, what should I do? Dan ada orang plan kan, okay, untuk you punya self care first, okay, I rasa you have to register dalam dekat sini. Hai, benda tu sebenarnya bagus dan saya percaya ramai orang kat luar sana bila adanya benda ni, Kenakan korang akan subscribe dan korang akan service lah. ambil Betul. servis tu. Sebab self care ni dia macam ni tau, siapa lagi nak jaga kau Kalau tak bukan diri diri kalau bukan sendiri. diri sendiri. So memang okay. So okay, macam kau cakap, Ah, I really agree. Dan aku letakkan diri aku sebagai pengantin baru beberapa minggu lepas aku kahwin. Yes. Dan sepanjang tempoh aku nak sampai dekat majlis aku tu, ada banyak benda yang aku fikir sendiri dan benda tu memenatkan. Yes. So self-care ni ialah something yang sangat-sangat penting untuk memastikan by the time, because kita nak plan wedding yang panjang ni, duration dia, kita stress sampai dekat majlis tu dah muka pun macam penat, mata dah ada eye bag, lepas tu nak kena makeup artist cover semua kan. Yeah. So instead of kita biarkan benda macam tu terjadi, lebih baik Penjagaan kita diri lah. penjagaan diri, macam back to mental tu, kita kena jaga mental supaya kita tak over stress while planning. We want to make the wedding punya planning enjoyable and not dreadful. Sebab kau tengah nak plan hari yang terbesar dalam hidup kau. Kau tak nak nampak
macam penatnya, macam memang tak dah bermaya. habis tenaga. Kau dah berusaha keras memang nak yang terbaik dekat wedding, tapi semua yang kau hidangkan, semua yang kau tunjukkan dari segi dekor, dari segi planning, dari semua dah terbaik, tapi diri sendiri pula tidak bermaya. Terlepas pandang. Terlepas pandang sebab kononnya terlalu over control minor management. So benda tu akan memberi impact dekat diri sendiri bahawa kau tak ada tenaga pun nak enjoy the wedding. Betul. So back to apa yang kita cakap tadi, bila benda tu terjadi, bila aku letakkan position aku sebagai pengantin masa tu, aku rasa kalau sekiranya ada dekat luar tu servis yang consultant yang menjaga pengantin dari segi self-care punya things, self-care punya matters, so aku rasa aku akan lebih lega lah. Aku akan macam dari segi decoration, catering, makeup artist semua dah settle. Tapi untuk diri aku ni, aku macam tak tahu kapan nak jaga macam mana. Even kalau kita nak memilih makeup artist sendiri, kalau nak kahwin lah, bukan kita lah, korang lah kan. Sebenarnya kalau orang tanya aku pun, me personally, kita tahu makeup artist tu macam ni because of feedback daripada klien. Kalau lelaki tengok sendiri, kita tak nampak pun beza makeup tu. Betul lah, kau perasan tak? Kita nampak macam okey lah, ni adalah eyelash dia, itu je lah kot kan. Tapi kalau perempuan dia memang boleh differentiate, dia macam ni, yang ni macam ni. Okay, so kat situ pun ada masalah sebenarnya. Kalau contoh kalau tak adanya konsultan ni, tak ada benda ni kan, tiba-tiba kau nak kahwin, kau akan tanya dekat, sekarang kita ada direct makeup artist lah, mua-mua yang kat Malaysia. Bila kau direct kat dia, dia akan banyak menjual. Betul. Maksudnya bila dia menjual, dia punya info tu banyak bias lah. Bila bias, kau tak tahu pun sebenarnya benda tu legit ke ataupun just for the purpose of marketing, selling. So itu pun masalah juga kan sebenarnya. Okay. Apa yang aku stand for ialah aku nak menjadi satu platform yang mana bakal-bakal pengantin approach aku dan aku punya ground adalah neutral. Aku tak bias, aku tak diupah oleh mana-mana MUA untuk promotekan dia ke, diupah oleh mana-mana company untuk promotekan dia, business dia, tapi I purely advise, I purely consult apa yang klien tu perlukan. Sometimes apa yang dia nak belum tentu apa yang terbaik untuk dia. Jadi mungkin kita cakap kat dia, from your situation, I think this is my suggestion lah. Kalau you okay, you can go for this. Tapi kalau tak, you can go for something else. Macam tu lah. Macam kita consult dia nicely, tapi kita tak push, kita tak hard sell benda tu. Kita tak menjual apa-apa. Okay, dia memang saja, bukanlah maksud aku sekarang ni apa yang experience kita nampak sekarang ni sebab tak wujudnya satu sistem di mana setahun sebelum buat ni, 6 bulan sebelum buat ni. Okey, itu memang ramai orang lain-lain cara, lain-lain pendekatan dan lain juga result dia. So macam kalau kau boleh suggest bila nak start, jangan jawab kat aku start. Kita memang kena start lah. Orang dengar tu orang dah memanglah kena, tapi bila orang nak satu macam exact jawapan. Okay, setahun kau kena start belajar sayang diri. Betul. Nak sayang diri, kau kena sayang apa yang kau ada dulu. Jangan minta benda yang kau tak ada. Betul. Apa yang ada jaga dulu. Cara nak jaga, contoh macam tadi saya cakap, penjagaan muka, makan makanan yang betul, banyak minum air dan sedikit exercise. Okay kan? Okay, Farah, sebenarnya lah, kalau aku boleh tanya lah, based on kau punya pendapat, okay, sebab memanglah setiap orang dia boleh mula, sebab before this kita tak ada satu sistem yang okay, setahun sebelum buat ni, 6 bulan sebelum buat ni, sebab tak ada guideline sebenarnya. Betul, so kita harap lepas ni Farah boleh come out lah dengan guideline, so bermanfaat kepada semua bakal-bakal pengantin. Okay, memang orang lain based on experience sebelum ni, lain orang, lain cara dia, lain approach dia, lain juga result dia. Tapi kalau aku tanya pendapat. Pendapat bila sepatutnya self-care routine ni start? Okay, bagi aku, supaya badan kita tak terkejut dengan rutin-rutin baru dan kita rasa janggal nak buat sesuatu tu, sebaik-baiknya setahun sebelum majlis tu kita dah start slowly dan bukan dengan secara mendadak macam tu. Jadi terkejut kan. Tapi
sekiranya kita tidak mempunyai masa sepanjang tu, kita boleh juga ambil 6 months before the wedding. Yang tu aku rasa safe time zone lah sebelum wedding. Jadi 6 bulan tu ada banyak benda kita boleh buat. Selain daripada start exercise, jaga makan sikit, minum air kosong, jaga muka, buat facial. Tapi facial tu paling penting sebab pengantin mana yang nak muka dia timbul jerawat sehari sebelum majlis. So disiplin Yes. at least 6 bulan secara konsisten. Kalau lagi baik setahun sebelum lah. Betul. Maksudnya boleh lah kita start kat siapa yang memang jenis yang tidak menjaga, tak ada rutin skin yang sebelum ni, tak ada rutin skin langsung, a year before majlis dah start slow-slow. Mungkin Betul. start dulu dengan apa paling basic, pencuci Cleanser. muka. Cleanser. Betul. Cleanser. Lepas tu baru start dengan lepas dah cuci muka baru kita pakai toner, lepas tu pakai barulah start moisturizer, benda-benda. Tapi serum semua benda tu. tu information tu boleh sangat-sangat dapatkan di macam kedai-kedai yang kita pergi. Ialah macam ini bukan nak promote produk tak. macam Innisfree Tu kan. tempat yang paling senang lah aku rasa. Sebab Innisfree Semua banyak mall mall dia ada. ada. So kau masuk and the consultants are friendly. Diorang tak tengok macam penampilan ke apa. Diorang approach je. Asalkan customer dah approach and diorang cakap what kind of skin dan dia bagi tahu produk dia untuk apa-apa. Sebab setiap produk dia ada different function. Jangan main beli je. Kita kena find out sebab macam baju kalau kita nak pakai mesti kita nak tengok yang sama, yang sesuai dengan saiz badan kita kan. Takkan kita nak buat saiz terlalu kecil sampai sendat tak muat. So mesti kita kena pakai yang bersesuaian Dia untuk ada kita. mengikut kesesuaian diri lah. Okay. Tapi kita janganlah rasa terseksa nak buat benda tu sebab benda tu untuk kebaikan diri kita sendiri dan yang penting kita enjoy every step of the way supaya benda tu jadi sebati dengan hidup kita dan lepas kahwin pun kita continue je self care. Betul. Okay. Tadi kita banyak sentuh tentang physical appearance. Kita banyak sentuh pasal macam mana kita nak tampil premium dekat majlis kita. Okey. Tapi sebenarnya self care ni juga sebenarnya kita punya inner, kita punya apa orang cakap spiritual, dalaman, mental apa semua. Sebenarnya benda tu pun kita kena sangat-sangat menjaga. Kita sangat-sangat menjaga sampai level yang bila kita stres, bila kita tertekan, dia benda akan tu akan affect kita punya luaran. Orang cakap apa yang dalam akan kita keluar juga. Betul. Kan. So macam mana pendapat kau? Okay. Kalau bab stres ni kan, banyak stres ni akan lebih cenderung kepada pengantin perempuan lah sebab dia banyak dia punya beremosi. dreams wedding dia banyak rasa nak tu. Betul. Dia perempuan fikir 10 benda dalam satu masa. Jadi dan semua ke 10 benda tu dia berkait dengan emosi. So bab lelaki ni kita kena chill lah, kita kena relax dan sentiasa jadi macam neutralizekan keadaan. Where kalau macam dia macam ni tak settle, ni tak settle. Okay, kita ambil semua dan kita proses. So kita bagi jawapan yang konstruktif untuk keadaan tu. So maksudnya pengantin lelaki bakal pengantin lelaki ni kena act cool lah. Kita kena sebab generally perempuan memang kelang kabut bila nak kahwin. Dia orang memang freak out, dia orang memang rasa semua tak siap, dia orang memang rasa queen control. Selalunya jadi bridezilla. Dia memang bridezilla gila. So that lelaki kalau boleh memainkan peranan supaya dapat ni lah kawal korang punya bride tu. Bukan kalau bab lelaki dia punya stres dia ada juga tapi different punya. Okay kalau nak tanya okay. Biasanya stres lelaki ni lebih kepada nak menyediakan apa yang perempuan nak. Betul tak? Like macam dia natural. Memanglah kita kahwin dua-dua kahwin, dua-dua akan keluarkan apa yang kita nak. Tapi naturally kita sebagai lelaki kita akan menyediakan. Sebab kita automatik kita akan rasa macam kita nak provide yang terbaik kepada pasangan kita. So benda tu akan jadi stres. Kadang perempuan tak expect pun lelaki untuk bawa turun bulan dan bintang untuk dia, tapi lelaki akan rasa kita nak bawa turun bulan dan bintang tu. Yes. So stres tu akan jadikan stres. Dia bila stres mulalah korang rasa macam. So apa yang kau buat? Yang aku buat paling utama sekali ialah emphasizekan ataupun tekankan communication between kita. Kalau macam aku rasa something, aku akan just cakap macam sayang ni macam mungkin kita tak okay bab ni, mungkin kita yang part ni kita tak perlu kot yang ni. So kita kena
sentiasa communicate. Okay, itu kau communicate dengan perempuan. Aku nak kau lawan dengan diri kau tu. Macam mana kau lawan? Maksud aku, sebab kita lelaki kan, kita rasa macam dulu saya pernah dengar lah Farah ni dia kahwin nak pakai designer ni. Tapi Farah tak minta pun. Cuma kau pernah dengar macam angan-angan dia. Tapi kau punya inner tu macam nak lawan, macam aku kena sediakan kalau aku nak kahwin dengan Farah. Tapi macam mana kau cakap dengan Farah senang lah. I mean kau boleh cakap dengan Farah, why not kita gunakan yang lebih ekonomi apa semua yang lebih. Tapi diri sendiri, maksud aku kau nak lawan macam okay Imran, tak apa. Contoh macam kau je. Taklah, macam sebenarnya lelaki akan rasa macam tu. Tak macam ada. Macam kalau boleh memang nak bagi bulan dan bintang semualah untuk orang yang kita sayang kan dalam dunia ni. Tapi secara memang semua obviously-nya yang kita tak boleh nak dapat apa yang kita nak everything all the time. Jadi untuk bab lelaki, dia punya, bukanlah nak kata stres sangat pun, tapi dia punya isu-isu dia lebih kepada macam financial, apa yang dia boleh providekan apa semua kan. Tapi benda tu semua sangat-sangat boleh diatasi dengan communication yang sangat-sangat communication bagus. lah. Yes, communication and trust with your partner. And reminder that you are doing this for the purpose of getting married to the love of your life. So walau macam mana susah pun benda tu, walau macam mana kau breakdown pun, sedih ke psychologically, whatever happens in your life, tapi when kau ingat balik that you're doing all of this for the purpose of getting married to the person that you really love, so benda tu semua kau akan macam, you know what, I'm sorry for saying that earlier. So ringan-ringankan untuk minta maaf. Sentiasa turunkan ego. Yelah, kan ada macam video-video viral, kalau kau nak kahwin, perkara yang pertama kau kena, sebagai lelaki, kau kena ada adalah boleh minta maaf tanpa sebab. Betul loh. Tapi banyak sebab nak minta maaf. Kadang-kadang tengah drive tu macam sorry lah. Macam kenapa? Kenapa? Tak adalah, just sorry lah. Macam tu okay, nice. Kalau macam perempuan pula, on bride punya side, sebab bride ni dia macam kalau majlis tu, kalau majlis belah lelaki dan belah perempuan punya majlis tu, orang cakap lebih diutamakan. Macam banyaklah kata-kata luar. Contoh, kalau you buat terlalu simple pun orang akan mengata, you buat terlalu gah pun orang mengata, you tak buat majlis pun orang mengata, you buat majlis pun orang mengata. Betul. So benda tu akan timbulkan stres. Betul. How to avoid that? Okay, first things first. Kalau kita nak kahwin, kalau kita dah ada vision macam mana yang kita nak wedding kita tu, kita nak macam mana, so kita kena ada stand yang kuat. Okay, contohlah macam kita orang punya wedding hari tu, kita orang punya guest ada 50 orang je, plus minus. Buat pun dekat rumah, depan posh sahaja. Memang tak buka khemah besar-besar sebab PKP. So mula-mula memang dah bimbang dah. Ramai tak orang yang akan komplain tak dijemput, sebab cousin-cousin semua tak dapat datang, yang budak-budak kecil semua tak dapat datang. Yang dapat datang memang immediate family je, memang sikit. So mula-mula risau cakap macam mana agak-agak ni diorang punya perception dekat kita. Tapi kita fikir satu, apa tujuan kita nak melaksanakan majlis tu, dan kita punya tujuan tu sesuatu yang buruk atau sesuatu yang bagus. Jadi macam kita punya main purpose sebab COVID, kita tak nak terlalu ramai orang. Lepas tu kat rumah pun space is very limited. So kita nak ada penjarakan suasana yang bagus, apa benda semua kan. So kita orang punya main purpose dah tahu dah tujuan kita, kenapa kita buat dekat rumah, kenapa kita buat small packs, dan apa konsep kita. So bila kita memang stress sebab banyak family yang input. Takkan kita tak ajak makcik belah sana, takkan kita ajak sepupu sepapat, atuk saudara, jiran, nik ngah semua apa kan. So kita orang stress juga. Tapi kita kena amalkan, okay, this is my wedding, I need to calm down. Sebab kalau kita tak calm down, hancur semua. Sebab wedding ni kita yang plan, kita sebagai bride and groom. Kalau dia punya tiang kepada satu kemah yang besar tu roboh, kemah tu pun tak boleh nak berdiri. Jadi macam kita sendiri kena ada pegangan yang kuat, yang mana okay, ni ialah majlis kita. Walau macam mana pun orang cakap ke apa-apa, apa yang paling penting ialah diri kita. Sebab ni bukan hari diorang, ni hari kita. Betul. Nak dapat kekuatan tu pun sebenarnya susah. Kita kena pupuk lah. I mean like, betul. okay, whatever yang diorang cakap, mungkin diorang ada pendapat.
Betul. Kita boleh ambil, tak bolehlah kita ignore terus. Kita ambil apa yang dia cakap, kita tapis mana yang betul, mana yang kalau kita bawa ikut emosi, Betul. Kita tak dapat buat keputusan dengan tepat. Kadang kita terlalu mengikut emosi. Lagi bahaya anak tanya. Sebab sekarang kan zaman media sosial. Semua kat hujung jari. Betul. Kau marah dengan makcik kau marah dengan bahkan mak mentua kau rasa tak puas Betul. hati, kau tidak tak bersependapat, kau tweet ataupun Instagram. Macam mana nak, sebenarnya saya kadang takut tau bila tengok macam tu, bukan sebab apa. Sebab you guys baru nak bina keluarga. Yes. Okay, mungkin kau rasa macam benda tu simple waktu marah. Kau rasa macam kau patut luahkan. Tapi sebenarnya luahan dekat media sosial ni membunuh in long term. Betul. So apa nak avoid benda tu. Kadang takut tau tengok macam Okey, sebab lumrah manusia juga adalah biasa. Kebiasaannya memang normal untuk kita rasa marah, rasa sedih, rasa rimas dan dan perasaan-perasaan negatif yang lain. Normal kita sebagai manusia. Dan kita juga adalah satu yang normal untuk kita luahkan benda tu. Tapi kalau kita dekat dalam keadaan yang fragile, yang mana kalau kita buat apa-apa keputusan yang tidak bernas, akan mengakibatkan keburukan dekat atas diri kita, dan benda tu memang obvious, memang akan mengakibatkan negatif kepada diri kita. Jadi apakah kita salurkan kemarahan tu kepada benda lain? Contohnya perempuan pergi shopping ke, online shopping kan. Kan Shopee tiap-tiap bulan ada 11 sale, 12 sale, 10 sale. Shopping je banyak-banyak, tapi jangan bagi tahu bakal suami lah. Macam aku pun aku tak bagi tahu Imran. Aku tiba-tiba je ni ada beli dah sampai, hari tu on sale. Bila dah sampai tu dia tak boleh lah nak tanya harga berapa semua. Itu terapi lah kan, macam terapi lah. Yes, yang kedua, jangan putuskan hubungan dengan kawan-kawan rapat. Sentiasa, walaupun kita dalam keadaan yang sangat-sangat stres pun, sometimes bila kita tanya khabar kawan-kawan kita, hey, apa khabar siap ke? Macam mana kerja semua okey? Kita dengar cerita diorang, kita akan rasa macam okey, bukan kita seorang je yang melalui benda-benda yang memurungkan. Berkongsi lah sebenarnya. Kena Berkongsi. berkongsi. Sebab kadang bila kau nak kahwin, kau dah ada tunang, kau dah sibuk dengan tunang kau, sibuk dating, terlupa kawan-kawan. So betul. kawan-kawan terasa dan bawa diri. Betul. So sebenarnya kita kena keep in touch dan teruskan bersahabat supaya at least tak adalah Nak cakap kuat dating, kita orang pun dating hari-hari, tapi we still keep in communication dengan kawan-kawan. Yelah, penting lah kan. Sebab lepak kita boleh kadang-kadang salurkan kita punya, kadang bila kita tak ada tempat nak luah. Sebab biasanya bila kita merancang majlis, kita akan ada masalah dengan family. Mungkin kita tak sependapat, takkan kita nak cerita. Kita nak ada saluran tu. Kadang kalau tak ada saluran tu yang bahaya pergi ke Instagram, Twitter tu. Betul. Lepas tu family tengok pula. Kalau dengan family sendiri bolehlah pejam mata. Tapi kalau dengan family mertua dah memberi satu tanggapan yang buruk pula dekat kita. Kadang tak perasan kan. Lagi sama ada list lagi. Ada. Okay. So kan, self care dari segi nak menjaga ketenangan diri ni, kadang-kadang nak mengelakkan daripada post kat social media tu, selain daripada bercakap dengan kawan, shopping, kita juga boleh, macam ada orang yang introvert, yang tak suka keluar dengan kawan-kawan, tak banyak kawan-kawan, baca buku, masak, self therapy kat rumah. Betul. Masak tu terapi tau. Aku suka masak sebab benda tu macam menenangkan. Lepas tu macam main game ke, tengok movie yang kelakar-kelakar, macam take your mind off those stress. Supaya tak fikir sangat. Social media tu, itu banyak juga cenderung kepada pengantin perempuan. Gitu Rasa untuk lelaki macam tak ada sangat kot nak macam apa orang ni cakap ni tak ada kot. Tapi kita kena jadi macam ada tak macam Farah cakap, kenapa you tak pernah post gambar saya dekat media sosial? Tak pernah. Sebab dia selalu post. Dia selalu post. Sebab kadang ada juga isu-isu macam tu kan. Ada. Tak post sangat pun isu juga. Okay, sama-sama. Lelaki ni macam kesian lah lelaki. Senang cerita, lelaki ni adalah spesies yang kesian. Spesies yang simple sebenarnya. Simple. Okay, yang bab orang nak post-post apa benda kalau marah ke apa. Lelaki sebagai pasangan bakal suami dia kena macam aku cakap tadi, kena relax, kena sabar dan sentiasa bagi dia macam nasihat yang positif. Boleh tak sentiasa jadi punchback dia macam tu? Tak boleh juga. Tak boleh juga. Tak, sebab kalau macam lelaki sentiasa menjadi punchback, nanti when dah kahwin kan, lelaki ni sepatutnya menjadi ketua keluarga, yang mana perempuan tu kena hormat. Tak bolehlah kita kena sentiasa kita kena treat dia as early as possible, as a husband macam tu lah. Like macam kena walau macam mana pun dia. Tapi banyak aku tengok kat luar tu jadikan lelaki punchback. Faham. Dia tengok individu lah. Mungkin dia orang suka ke jadi punchback kan. Itulah. Kena control lah. Lelaki kena mainkan peranan like macam
cool down pengantin down, perempuan. yes. Bukanlah banyak masalah kat pengantin perempuan, sebab pengantin perempuan tadi dia cakap pengantin perempuan fikir 10 perkara, lelaki fikir 1 perkara. So dia lagi banyak stress dia. So lelaki boleh tolong untuk cool down untuk cool down kan relax. keadaan. Aku rasa bab macam pasangan ni dia ada yin ada yang kan. So ada part yang dia panas kat situ, aku sejuk, ada part aku panas kat sini, dia pula menyejukkan kan. So rasa one another complete with Balance. one another. Balance. Sebab dia bukannya antara pasangan tu. Bukannya antara macam aku tak percaya kau tak percaya aku. Itu macam sepatutnya pasangan yang dah nak berkahwin, benda tu dah tak kena ada isu tu. Betul. dah You- kena you- X. Macam Tak eliminate daripada awal lah. Kalau trans- isu Dah tu kena- ada. dah kena jadi ex Betul. dah kena transcend daripada tu, kira melangkaui benda tu. Tapi sekarang ni isu-isu dia ialah orang-orang luar kan. Yelah, So, faktor-faktor luar. That So you pasangan- tu kena relax, kena kukuh, Yes. kena percaya each other. Satu lagi isu-isu contoh macam melibatkan family, kadang kita kena percaya, sebab kadang contohlah katalah mak mertua berpendapat macam ni, pengantin perempuan berpendapat macam ni, bakal pengantin lelaki akan tersepit di tengah-tengah. So pada saya pengantin lelaki tak boleh terus react on the situation Untuk pilih salah satu. untuk pilih. Tak It's boleh. not your part untuk pilih siapa, Yes. side your mom or side your future wife. Sebenarnya Yes. you have to be relax, tenangkan, cuba satukan dua tu, sebab somehow you nak dua-dua tu Yes. adalah orang yang penting. Bagi aku untuk macam mitigate isu ni ataupun handle isu-isu macam tu kan, benda tu memang sangat-sangat sensitif. Tapi when it comes to our experience, aku lebih macam fikir apa yang realistik. Apa yang macam contoh kalau orang nak A, lepas tu seorang lagi nak B. Tapi sebenarnya antara A dengan B ni apa yang kita ada sekarang, contohlah macam bajet kita ada banyak ni. So bajet yang kita ada banyak, mampu tak kita untuk, contohlah A lebih mahal daripada yang B, mampu tak kita untuk achieve A? Kalau tak mampu, tak macam it's not possible, so kita kena bincang betul, communicate. Okay lah, kita tak ambil A, kita ambil B. Walaupun B ni ada orang lain tak suka, ada orang ni tak suka, tapi itu realistiknya. Kita tak boleh macam nak kejar benda yang kita terang-terang kita tak boleh dapat. So kita kena sedar lah kita punya keadaan macam mana, kita punya position macam mana. Tu pun penting lah kan, untuk menjaga korang punya, orang cakap, bila kau tak dapat kontrol kau punya emosi, banyak lagi tindakan di luar kawalan yang akan berlaku. Once kau dapat kontrol benda-benda dalaman macam ni, bagusnya sebab kau dapat buat keputusan dengan logik. Benda-benda yang logik, kadang kita tahu kan, time kita marah benda tu kita akan Kadang-kadang benda bongok pun kita boleh marah sampai baran-baran semua kan. Yes. as Satu, simple as macam jangan tak dapat buat- apa yang kau nak pun. Jangan buat decision time marah. Itu paling penting lah. Ya, betul. Betul, communication, cakap sorry. Dan macam kalau yang kau tanya tadi, kalau dia sebagai pengantin lelaki tersepit tu, dia juga akan jadi orang yang key of communication. Macam dia akan communicate dengan dua-dua pihak dan lembutkan hati dua-dua. Sebab tu pengantin lelaki walaupun nampak macam tak function, tapi function dia besar. Dia Nampak je tak function. nampak macam tak function. Bukanlah dia nampak macam okay, relax, relax. Okay, semua okay Macam ya. tak ada guna kan. Tahu nak kahwin je kan. Okay, selain daripada tu kan, okay, kita dah dapat tadi spiritual apa semua. Lepas tu family, nak manage family pun salah satu self-care punya move. Yes. Tapi somehow aku masih rasa lagi, kita percaya macam viewers kat luar pun saya rasa setuju. Kita nak kahwin, kita nak ada satu person ni yang boleh bantu kita untuk improve kita punya lifestyle. Mungkin banyak kat luar lifestyle daripada segi fizikal, daripada segi kerjaya. Itu semua ada. Kadang kita tengok ada consultant untuk kerjaya apa semua. Tapi benda tu memang ada, tapi dia tak menjurus kepada satu benda, which is kalau kita nak kahwin. Sebenarnya percaya tak kat luar tu kita perlu ada this kind of person who can guide us from start until kita punya majlis. Dan benda tu all related dengan diri kita. Bukan wedding, bukan saya nak wedding planner, ada function wedding planner. Decorate. Wedding coordinator, ada function wedding coordinator. This is the one yang akan guide bride and groom to be premium
tampil dia, wedding premium dekat majlis dia. Tak kisahlah daripada segi fizikal dan spiritual. So macam korang rasa ada tak, sebab aku nampak korang ni sangat orang yang sangat info, ada banyak info gila tentang benda-benda macam ni. Boleh tak kalau aku nak cakap, nak minta macam korang be lah that person supaya sediakanlah platform kat luar sana. Mungkin start dengan korang punya media sosial Instagram, daripada situ korang start share. Lepas tu mungkin bila benda tu ada demand yang lebih tinggi, you can have your own firm ke macam mana ke, supaya kita dapat bantu ramai lagi orang kat luar. Sebab aku percaya orang kat luar ni perlukan. Betul. Even aku sendiri, kalau ada this kind of person, I will suggest to my client to take this consultant. Ambil, hire them so that you know how to control yourself. Kadang dia orang react uncertainty ni sebab dia orang tak mampu nak kawal diri dia. Betul. Jadi benda tu semua macam memang ada dalam perancangan even before kita duduk hari ni kan. Kita memang ada plan untuk macam consult orang-orang semua. Ada satu hari ni Imran tengah drive kereta dan aku tengah busy cari makeup artist, cari ni, cari tu, cari ni, semua berkenaan dengan wedding. Sampai malam-malam sebelum tidur pun aku on the phone dengan dia pun still forward dekat dia. Ni okey tak? Ni okey tak? Ni okey tak? And then satu hari tu aku sangat-sangat penat. Aku cakap kat Imran, best kan kalau ada orang modifikasi semua benda ni untuk kita. Jadi kalau aku memang berniat nak buat, aku memang ada strategize untuk buat benda ni for real. Cuma belum betul-betul solid lagi, tapi dalam perancangan, dalam proses. Tapi the reason kenapa aku nak buat benda ni bukannya sebab aku nak kaya raya ke apa. Aku nak cater tu orang-orang yang sama problem macam aku. Betul. Tak ada, bila you buat something yang orang perlukan secara tak langsung, benda ni orang tak perasan mungkin. Tapi bila kita discuss hari ni, aku nampak sangat keperluan ni. Aku nampak sangat sebab kita dah buat banyak wedding. Kita sebenarnya inner aku macam menjerit-jerit cakap, boleh tak macam pengantin perempuan ni go for spa, pergi do something supaya bila korang relax, korang tak mengarut sangat tau. Betul. Tak mengarut, maksud bila kau tak selesa dengan diri kau, macam saya lah contoh je. Bila kita gemuk, kita rasa macam penatnya nak buat kerja. Macam tu tau sebenarnya. Betul. So bila kita dalam keadaan yang premium, kita akan kita punya spiritual baik, kita akan sentiasa positif, kita akan sentiasa ceria, dan benda tu produktif, dan benda tu akan menghasilkan kadang discussion yang sangat forward, sangat bagus. So benda tu sebenarnya kita perlukan. Tolonglah buat. I mean like we always can support you guys if you want to start something like this. So sebab kita percaya kat luar sana ramai. So korang kat luar sana dah boleh start lah push dia orang dekat dia orang punya media sosial. Apa media yang Farah Ashura, Atta Imran. Atta Imran. So nanti korang share lah all the tips supaya bakal pengantin ni dia lagi, sebab bukan bakal pengantin, saya percaya wedding planner pun perlukan this kind of info. Sebab kita orang terlalu sangat fokus dekat kita punya job scope. So sampai kita tak tahu sebenarnya nak cakap apa dengan pengantin on dia punya physical appearance, dekat dia punya, I mean bukanlah, it's not just physical appearance. Physical appearance yang saya masukkan, it's not that saya judge based on appearance. Dia macam ni lah, kita punya pembawaan diri lah. Kalau you dapat control diri you dapat perbaiki you punya diri tu, sebenarnya sangat-sangat bagus, especially bila you nak kahwin. Kan? Betul. So buatlah ya. Kita akan buat dan kita akan bagi terusik tahu orang pertama yang tahu once kita dah official. Okay, so kita sangat berharap. So you guys boleh follow dia orang sekali lagi, Farah Ashura, Atta Imran. So kita orang kat sini rasanya dah lama sangat dah ni. Banyak sebenarnya, banyak lagi info. Banyak lagi. Mungkin kita boleh continue with next episode. So thank you so much kepada korang sebab sudi share tentang korang punya personal experience, korang punya knowledge. Saya sendiri sebagai wedding planner banyak gila belajar. Saya rasa orang yang tengok podcast ni pun banyak juga belajar. InsyaAllah. So thank you so much. Okay, bye. Hingga jumpa lagi. Bye guys.